Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa innal khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan dan kesihatan untuk untuk hadir dalam majlis ilmu di alam maya ini, dan kita mengharapkan amalan kita ini diterima oleh Allah dan dijadikan berat pada timbangan di mizan nanti, dan kita mengharapkan Allah tidak membatalkan amalan-amalan kita dan Allah berikan kita dengan sebaik-baik ganjaran pahala yang terbesar, yakni syurga Firdaus yang dijanjikan. Baik, kita masih lagi membicarakan buku yang bertajuk Syarah Kitabul Jami' yang dikarangkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, yang disyarahkan oleh Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Bassam, yang mana ianya membicarakan dalam masalah berkaitan dengan akhlak terutamanya, dan juga pembentukan jiwa masih lagi kita bicarakan, kerana pembentukan jiwa memerlukan pembersihan pada tiap-tiap hari, seperti mana kita mandi untuk membersihkan diri kita pada tiap-tiap hari. Jiwa perlu dihidupkan. Jiwa perlu dihidupkan kerana apa? Kalau dia mati, berarti jasad tubuh badan kita pun dikategorikan mati juga. Ya. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, maka kita melihat balik berkaitan dengan pelajaran kita yang lepas, perbezaan antara kebajikan dan dosa pada muka surat 28. Kebajikan kita telah terangkan, ya, dan di sini kita sambung balik. Kedua berkaitan dengan al-ithim. Ya, kedua al-ithim. Kata al-ithim artinya suatu yang memberi pengaruh bagi hati, yang menjadikan sempit dan tergoncang. Hati seseorang tidak akan pernah merasa lapang jika terlanjur mengerjakannya. Ini pula yang dimaksudkan dengan suatu yang diingkari oleh manusia tak kala mereka menyaksikan. Yakni ithim ini ataupun satu perkara yang dikaitkan dengan perbuatan yang tidak baik. Ya, ithim, maka ianya satu perkara yang memang jiwa kita tak boleh nak menerimanya. Perkara itu kita tidak akan menerimanya, tidak sesuai dengan fitrah diri kita. Kerana fitrah diri kita adalah fitrah yang baik, yang suka kepada kebaikan. Ya. Kemudian inilah tingkatan tinggi untuk mengetahui apakah suatu tindakan merupakan dosa ataupun tidak. Iaitu di saat semuanya tampak rancu di antara pelaku maupun orang lain menyaksikannya. Okey. Jadi pensyarah kitab ini menyatakan bahawa cara kita nak mengenali di antara cara-cara yang Allah berikan kepada kita antara perbezaan kebaikan dan keburukan ialah perasaan jiwa kita bagaimana. Perasaan jiwa kita bagaimana, adakah perasaan kita ni tenang bila kita melakukan ataupun dalam keadaan yang tidak, ialah perasaan tak puas hati ataupun perasaan yang tidak tetap. Ya, rasa takut-takut, rasa bersalah, okey. Itu di antara fitrah yang berlaku. Namun kemudian baru kita nampak apabila dari sudut amalan dia mendatangkan dari sudut dalil. Dia sudut kebiasaan, akhlak apa semua ni kepada fitrah dan dalil juga. Tetapi bila tang agama, ya, sebenarnya fitrah dah betul dah, dikuatkan dengan dalil, tetapi kadang-kadang hawa nafsu yang menyebabkan kita melihat kepada fitrah itu mencanggahi kepada ketepatan fitrah ataupun dalil, maka kita mengikut hawa nafsu. Misalan kita ingat amalan-amalan yang tidak dibuat oleh Rasulullah itu boleh dibuat oleh kita untuk menambahkan kebaikan, maka itu adalah kesilapan yang besar. Tentangnya Ibnu Mas'ud mengatakan, ma ra'al mu'minuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun wa ma ra'al mu'minuna qabihan fahuwa 'indallahi qabihun.
apa sahaja yang dinilaikan baik oleh kaum mukmin, bila kita bicara kaum mukmin ini, ya, nilaian mukmin ini seperti para sahabat. Nilaian mukmin ini seperti orang-orang yang beriman yang mempunyai ilmu yang tinggi. Bukan orang mukmin kita kata kita mukmin, masya-Allah kita sangka alah benda ni baik, apa salahnya? Tak, bukan itu. Ma ra'al mu'minuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun. Apa saja yang dinilai baik oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin, terutamanya di kalangan ulama yang menjaga ilmu ini dengan cara yang betul, maka itu yang diambil kira, ya, sebagai benda terbaik. Dan apa saja yang wa ma ra'al mu'minuna qabihan, apa saja yang dilihat oleh mukmin itu tak baik, fa huwa 'indallahi qabihun, maka ianya adalah perkara yang tidak baik. Oleh kerana itu, kita menyaksikan bahawa apa yang diutamakan dahulu adalah Allah dan Rasul. Kerana apa yang Allah kata baik, maka baiklah. Apa yang Rasulullah kata baik, baiklah. Apa yang Rasulullah larang, maka tinggalkanlah. Dan apa yang Rasulullah tak buat dalam urusan agama, tinggalkanlah. Kenapa? Agama telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama ini telah aku sempurnakan agama ini pada hari ini. Yang Rasulullah, yang Allah istiharkan kepada Rasulullah di Arafah pada akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan arti kata lain, agama tidak perlu tokok tambah dah, atau dikurangkan, atau nak kita rasa baikkan, itu bukan istilah yang betul. Okey. Kesimpulan terhadap semua perkara yang telah Allah tetapkan ketentuan dalam nas, maka tiada pilihan lagi bagi orang beriman kecuali mentaati Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ahzab, dan tidaklah pantas bagi orang mukmin lelaki dan perempuan untuk memilih jalan lain dari dalam urusan jika Allah dan Rasul telah memutuskan, ya, dalam satu urusan tersebut. Ya, dalam surah Al-Ahzab, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, jadi kita tidak boleh membuat keputusan apabila Allah dan Rasul menetapkan sesuatu. Itu amat penting. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita membaca Al-Quran, apabila kita membaca Al-Hadis yang sahih, maka pertama sekali kita beriman bahawa itu adalah kalam Allah dan kalam Rasul. Tanpa banyak bicara, beriman dahulu. Kerana apa? Kerana akan datang pemahaman yang salah pada ayat-ayat ini. Di zaman manusia cuba mentafsirkan mengikut akal. Manusia cuba mentafsirkan agama mengikut akal. Maka akhirnya agama ini terpesong dari kebenarannya. Oleh kerana itu, paling penting dalam bab ini, bila Allah dan Rasul telah menetapkan sesuatu, maka kita tidak ada pilihan. Bagi saya, as-sam' wa ta'ah diutamakan. Ya, jangan kita pula nak bagikan idea, nak bagi pandangan begitu begini. Baik. Seharusnya apa pun yang telah dinaskan diterima dengan lapang dada. Ni dia. Apa saja yang telah ditetapkan oleh syarak, kita diarahkan berlapang dada. Tidak banyak kritik, tidak banyak, ya, cumuhan, ataupun tidak banyak nak banyak songel lah kata orang. Ya, tak ada bahasa lain dah. Seharusnya apabila apa pun yang telah dinaskan diterima dengan lapang dada dan penuh kerelaan yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya wajib diterima. Allah berfirman dalam surah Nisa. Ya, baik, kita buka dalam Quran suratul Nisa. Suratul Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-65. Surah keempat, ayat yang ke-65, juzuk yang ke-5, muka surat 88. Ayat ini di antara ayat mengisyaratkan istiqamah ataupun ketegasan kita sebagai seorang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jumpa ya, ayat 65.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman, yakni tidak bersungguh-sungguh beriman, sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya. Allah mengisyaratkan melalui ayat ini bahawa orang-orang yang mengatakan beriman itu tidak beriman sehingga dia mengambil keputusan bahawa Allah lah yang telah memberi keputusan yang sebenar. Yakni Allah dan Rasul membuat keputusan, maka dia beriman dengan keputusan tersebut. Okay? Maka itulah orang yang terbaik. Dia tak ada ragu-ragu dengan keputusan Allah, dia tak ragu-ragu dengan keputusan diri dia, walaupun rasa hati itu macam tak puas hati, tapi as-sam' wa ta'ah diutamakan. Maka orang-orang itu adalah orang-orang yang terpilih, yang dikategorikan orang yang kuat iman dia dan orang yang tinggi darajatnya. Adapun terhadap semua perkara yang tidak ada landasan dalil dari Allah dan Rasulnya, tidak pula didapati dari golongan yang berpendapat boleh dijadikan sebagai acuan, baik daripada golongan sahabat atau ulama salaf, maka apabila ada seorang mukmin tengah menghadapi masalah sementara hatinya tetap tenang dengan keimanannya dan dadanya merasa lapang dengan cahaya ma'rifah di mana dia bimbang atas kebolehan hal tersebut, lalu dia tidak mendapatkan seorang pun yang menyatakan kebolehannya kecuali hanya dari kelompok yang terkenal sebagai pengikut hawa nafsu. Maka barulah pada kondisi ini seorang mukmin harus meninggalkan perkaranya meskipun orang yang telah disifatkan tadi memfatwakan boleh. Okey. Dengan arti kata lain, yang dimaksudkan di sini sebagai seorang mukmin mestilah dia mengambil landasan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, basic asal dia dalam beragama. Ya. Mesti kita ambil Al-Quran dan As-Sunnah yang pertama, kemudian mengikut penafsiran 3 kurun yang terbaik. Yakni para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Supaya dengan mengikutkan perjalanan yang dibawakan itu, penafsiran yang diterangkan itu menyebabkan kita selamat berada di muka bumi dan tidak terlari daripada agama ini. Kerana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita mendengar sehari dua banyak penafsiran-penafsiran. Na'udzubillah, penafsiran-penafsiran hadis sahih, dalil sahih. Rupanya penafsiran itu yang salah. Na'udzubillah. Dia ambilnya Al-Quran ditafsirkan mengikut akal dia. Ambilnya hadis mengikut penafsiran akal dia. Dan akhirnya agama ini menjadi cacah merbah. Apabila agama ini tidak dipikul oleh orang-orang yang betul-betul amanah, akhirnya begitu kesudahannya. Itu yang kita dapati, penafsiran begitu, penafsiran begini, ikut akal. Dia tak mampu untuk berdiri dalil, bersama dalil. Sedangkan qaul Allah, qaul Rasul itu sudah cukup untuk bagi kita hidup di muka bumi. Tetapi disebabkan terdapat golongan-golongan ahli agama juga yang mengikutkan fatwa hawa nafsunya. Itu yang kita melihat penafsiran-penafsiran Islam agama ini menjadi terpesong dengan jauhnya. Kita minta lindung kepada Allah daripada kejahatan diri kita dan kita minta lindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang cuba membisikkan kejahatan kepada kita. Baik. Syekh Ahmad Al-Hijazi mengatakan al-isim artinya dosa atau segala sesuatu yang meninggalkan kesan atau bekas yang tidak menyenangkan dalam hati seorang mukmin. Ya, dengan arti kata lain, dosa isim ini adalah sesuatu yang menyebabkan hati kita tidak tenteram. Ya, hati kita tidak selesa dengan apa yang kita buat. Maka itulah isim. Gundah serta was-was. Pelakunya tidak suka jika perbuatannya dilihat oleh orang lain. Ya, kalau ada perasaan tu dia tak suka,
Tetapi kita melihat ada orang yang buat dosa tapi dia jadi suka, lagi menonjollah dia lagi. Ya, itu dikata dosa menunjukkan dosa-dosa. Misalan seorang hamba Allah tu lelaki ditukarnya perempuan jadi pondan, lepas tu dia buat make up macam lelaki pula, dia tak kena hukum, ya. Bahkan bermegah-megah dengan cara dia, ya. Maka dia tu fasik. Dikategorikan golongan fasik kerana berbangga-bangga dengan maksiat dilakukan. Sedangkan wanita lelaki yang menyerupai wanita itu dilaknati oleh Allah. Lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki adalah golongan yang dilaknati oleh Allah. Tapi dia berbangga dengan kefasikannya. Ya, na'udzubillah. Lepas tu dia buatlah style perempuan dengan dia apa ya yang dibuangnya, yang ditambahnya, yang ditokok, kita pun tak faham. Tetapi perbuatan itu dia mendapat dosa kerana menyerupakan dirinya sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang lelaki. Jika dia buat operate pembedahan tempat-tempat atau pembahagian tertentu semata-mata untuk menonjolkan dia itu adalah lelaki, dia adalah perempuan, kononnya dia adalah perempuan, maka dia telah mengubah ciptaan Allah. Laknat yang kedua dia terima. Ya. Pada bentuk dan pakaian itu terlaknat jika dia menyentuhi, lelaki itu menyentuhi perempuan. Kemudian dia ubah sifat-sifat badan, kelaknatan yang kedua mengubah penciptaan Allah. Kemudian na'udzubillah jika dia berzina, maka hukumnya lagi akbar, lagi besar yang menyebabkan na'udzubillah hanya Allah yang mengetahui hukumannya. Okay. Mudah-mudahan golongan yang macam ini bertaubatlah. Na'udzubillah. Kita ada peraturan, hidup di dunia ada peraturan. Jangan biarkan hawa nafsu kita berseronok, ya. Syaitan berseronok menepuk tangan dengan perbuatan kita. Oleh kerana itu golongan-golongan seperti golongan LGBT itu adalah golongan-golongan yang mungkar yang perlu diberi tentangan hebat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik. Pelakunya tidak suka juga perbuatan itu dilihat oleh orang lain. Sebenarnya pada asal jiwa setiap orang mempunyai fitrah yang mampu membezakan antara hal baik dan hal buruk. Namun tak kala syahwat telah berkuasa, yang bersangkutan tidak mampu membedakan keinginan buruknya dan dia pun terjerumus dengan melakukan perbuatan yang mendatangkan bahaya dirinya. Ya. Dia melanggar fitrah yang asalnya fitrah itu adalah baik. Fitrah itu inginkan kebaikan. Oleh kerana itu Rasulullah mengatakan kanak-kanak itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu adalah Islam. Dan fitrah itu adalah Islam. Maka fitrah kita sebenarnya Islam. Tidak menerima kepada keburukan. Tetapi mak bapaknya yang mengubahkan dirinya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ya, na'udzubillah. Salah satu cara yang bisa digunakan oleh kaum mukmin untuk menentukan apakah sesuatu termasuk dosa ataupun tidak adalah dengan kecenderungan manusia yang masih lurus tabiatnya untuk menyenangkan semua hal yang baik dan membenci apa saja yang bertolak belakang dengannya. Ya, itu dia fitrah yang cantik sekali Allah berikan. Berdasarkan kaedah ini tentang riak misalnya, ia telah mencelakakan banyak orang apabila ada suatu perkara di mana orang-orang yang soleh tidak suka menyaksikannya. Maka dapat dipasti bahawa sesuatu itu merupakan kejelekan sekaligus termasuk perbuatan dosa. Ya. Kenapa riak itu termasuk dalam perkara-perkara yang menghancurkan ganjaran pahala atau menghilangkan amalan soleh? Kerana perbuatan itu ialah perbuatan yang menunjukkan kepada manusia yang akhlak itu tidak baik. Amalan sebenarnya adalah ditunjukkan kepada Allah. Ya. Amalan itu ditunjukkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Oleh kerana itu ramai di kalangan ulama salaf cuba menyembunyikan rahsia amalan-amalan soleh dia. Kita pernah ceritakan bahawa di kalangan ulama salaf dahulu ada yang bertahajud tengah malam tanpa hatta keluarga dia pun tidak mengetahui. Dan diceritakan di kalangan ulama salaf tu ada berpuasa yang mana di waktu-waktu puasa tu keluarga dia pun tidak mengetahui. Dia nampak macam makan, dia ambil bekalan, dia bawa keluar tapi dia bagi orang dan dia berpuasa. Keluarga ingat dia makan di luar. Ya, itu hebat. Mereka cuba merahsiakan amalan-amalan soleh dan itulah yang terbaik. Ya. Tu pasal dalam bab-bab riak ni kita kena berhati-hati. Tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang kita betul cara kita nak menyimpan dia
Tetapi kita terjerat dalam beberapa masalah. Seperti misal contohnya, bertahajud. Bertahajud di antara amalan yang baik. Apatah lagi kita sekarang ni bertahajud di rumah, tak ada siapa yang tahu. Ya. Tetapi bisikan syaitan itu datang. Bisikan syaitan itu datang dengan teknologi yang ada, ber-WhatsApp ini, kita pun WhatsApp lah pada pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi. Mari kita bertahajud. Tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya ada unsur yang tidak kena. Di samping kita sebarkan perkara tersebut, seolah-olah nak menceritakan, aku ni bertahajud. Kan? Aku ni bangun tengah malam. Oleh kerana itu kita, bagi saya, tang situ kita tidak berapa nak selesa. Ya wallahu alam, ikhlas di sisi Allah, tapi kita nampak ada unsur-unsur menonjolkan diri bahawa kita ni bertahajud di tengah malam. Sedangkan amalan-amalan seperti itu perlu dirahsiakan. Tak apa, sebelum macam waktu isyak kita hantar, malam ni kita bertahajud, mungkin. Ya, mungkin. Tetapi bila waktu macam pukul 3, 4 pagi kita bangun, ber-WhatsApp begitu, kita nampak tidak selesa. Ya, tak tahulah, dia kata jom kita tahajud, dia pergi duk tengok, ya, duk main game tengah malam ke apa ke, wallahu alam. Tetapi hakikatnya sebagai satu nasihat dan pandangan, bagi saya tak perlu. Ya, tak perlu di WhatsApp-kan supaya bertahajud kepada orang ramai. Mungkin pada anak-anak, isteri, suami mungkin. Tetapi pada orang ramai tidak perlu pada waktu begitu di WhatsApp-kan. Ya, kerana ada unsur yang tidak kena bagi pandangan saya. Wallahu a'lam. Baik. Jadi ini perkara yang penting dalam bab ini, kita dah melihat bahawa bir kebaikan itu adalah datang daripada jiwa kita, dan isim itu adalah datang daripada bir itu datang dalam bentuk ketenangan waktu kita melakukan. Ya, adapun isim datang gangguan yang tidak selesa dalam jiwa kita untuk melakukan. Jadi itulah fitrah yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak melakukan sesuatu, itulah timbangan yang pertama yang perlu kita timbangkan. Ya. Dan kalau kita nak melakukan sesuatu, kita suka tak orang tengok kita buat begitu. Kalau tak suka, maka di situ menunjukkan perkara itu tidak baik. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita menjaga diri kita dari terjebak daripada perkara-perkara yang tidak baik itu. Baik. Tajuk yang berikutnya, etika berbisik. Ya, subhanallah, maha suci Allah dalam bab ini. Allah mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan sekadar contoh kepimpinan sahaja. Bahkan setiap detik, setiap perbuatan itu diambil kira. Kerana itu adalah wahyu. Sehingga berbisik pun ada kaedahnya, ada adabnya. Ya, masya-Allah. Itu pasal apabila ditanya tentang Islam, lalu dikatakan agama kami, Nabi kami mengajar daripada pemerintahan sehingga buang air kecil yang paling simple macam itu pun baginda sallallahu alaihi wasallam ajar. Ataupun senang disebutkan, Allah telah memprogramkan umat Muhammad ini supaya mengikut jalan apa juga jalan yang Rasulullah bawa, kerana itulah program Allah. Ya, kita ikut je. Bila kita ikut je program Allah ini, insya-Allah kita akan mendapat ganjaran pahala yang besar. Ya, ikut, masalah kita tak nak ikut. Itu je. Yalah, satu kita nak ikut tetapi kita tersilap memakai panduan. Seharusnya berpandukan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita mengambil panduan selain daripada itu dan menyebabkan kita tersesat dari jalan yang lurus. Okey, baik. Etika berbisik berkaitan dengan hukum hakam berbisik. Maka dalam hukum hakam berbisik ini, dia ada kaedah-kaedahnya. Maka kita mulakan dengan hadis yang kita baca yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang keempat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum salasatan fala yatanaja ithnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli an dhalika yukhzinuhu." Muttafaqun alaih wal lafzu Muslim. Apabila kalian bertiga
maka janganlah yang dua orang berbisik tanpa menyatakan yang ketiga. Atau berbisiklah sampai kalian bergabung dengan orang lain, kerana yang demikian itu bisa membuat orang sakit hati, ya, ataupun menyedihkan hatinya. Okey, nampak tak? Rasulullah SAW amat membicarakan masalah berbisik ini. Perbicaraan dia ikut hukum hakam. Berbicara pun ada hukum hakam berbicara. Banyak hukum hakam berbicara. Kita tak nampak, ya. Bicara bagaimana Rasulullah bicara, adakah boleh mengumpat, mengatakan peribadi orang, kalau seorang macam mana berbicara, kalau dua orang macam mana berbicara, kalau lebih dua orang, tiga ke atas macam mana berbicara. Ya, kalau seorang nak bicara apa, kalau dia bicara tu memang dia sakit gila. Ya, kalau dua orang tak apalah. Ya, tapi masuk ketiga, di sana ada hukum dia tersendiri. Baik. Kandungan hadis ini, kita terus kepada kandungan hadis ini. Kosakata tak perlu kita kupaskan. Okey, kenapa bahasa Arab yang diberikan itu terjemahannya insya-Allah tak jadi masalah. Okey. Pertama, agama Islam selalu memerintah menjaga perasaan berbaik-baik dalam bermajlis, melarang melakukan hal yang dapat membuat saudaranya sedih dan memancing prasangka buruk. Kerana itu bila berkumpul tiga orang, maka tidak dibenarkan dua orang di antara mereka saling berbisik tanpa menceritakan pada yang ketiga. Hal ini akan membuat perasaan terluka dan kecewa, sehingga dia pun akan merasa bahawa dirinya tidak berhak atau tidak pantas turut serta dalam pembicaraan keduanya. Selain itu juga akan menyebabkan perasaan tersisih dan terasing. Okey. Dalam bab ini, agama Islam menekankan supaya kita tidak menyakiti orang mukmin. Tuan-tuan dan perempuan, menyakiti orang mukmin, hukum dia ada hukum yang tersendiri. Ya, walaupun sakit dengan kata, walaupun sakit dengan WhatsApp, walaupun sakit dengan perli-perli, walaupun sakit apa juga dengan orang mukmin, memang tidak boleh. Pasal dalam Islam begitu menjaga adab-adab ini. Apabila Rasulullah mengatakan dalam hadis, diharamkan darah darah orang mukmin pada hari di bumi Arafah sana. Harta, nyawa, maruah orang mukmin semuanya diharamkan kecuali dengan haknya. Jadi dalam bab ini, ya, nak membicara menyakiti orang mukmin tidak boleh, tidak dibenarkan. Walaupun tak sengaja dalam bab tu, istighfar kepada Allah. Yang dimaksudkan juga dalam bab ini, berbisik-bisik dua orang jika tiga. Kalau empat tu dah lain cerita sikit, dia tidak seberat tiga. Kalau lima orang pula dia berbisik tak seberat tiga. Ya, yang seorang tu. Kalau lima orang tu mungkin ada bisikan yang ni, mereka takkan kisah. Kalau dah beratus orang lagi lah orang tak kisah. Tetapi kalau seorang tu bisikan apa yang dibisikkan, diambil kira. Dan di sana juga ditafsirkan sebahagian ulama, ya, selain daripada berbisik-bisik, kerana berbisik-bisik menyembunyikan satu percakapan supaya tak didengar orang yang berikutnya. Supaya orang yang berikutnya tak tahu apa yang nak dicakap, yang disembangkan. Oleh kerana itu ulama mengatakan di antara perkara yang tidak dibenarkan syarak juga ialah berbicara dalam bahasa orang ketiga tidak tahu. Berbicara dalam bahasa yang ketiga tidak tahu. Misalan, kita ni biasa dengan bahasa Inggeris, makcik Minah ni dari kampung misalan. Okey. Kita pun duk cakap egg is telur, wood is kayu, ya. Makcik Minah ni kata apa dia ni cakap aku kayu-kayu ni kan. Okey. Lalu perkataan itu mungkin menyinggungkan perasaan dan dia merasakan terlampau kerdil. Ya. Orang ni speaking depan aku tak faham siapalah aku kan. Melainkan dengan cara, okey, jika seseorang yang berdepan kita tu orang Melayu, kena full Malay. Kena cakap bahasa Melayu. Kalau depan kita bangsa lain yang tidak boleh berbahasa Melayu, maka itu dibenarkan kita berbicara, tapi bagi tahu kat makcik ataupun orang yang ketiga tu,
Ya, bagi tahu saya terpaksa cakap dia tak boleh cakap bahasa Inggeris. Dia tak boleh cakap bahasa Melayu. Tak apa makcik, dia tak boleh cakap bahasa Arab. Tak apa bang. Tak apa. Yang tu tak apa. Ya. Maksudnya kita terpaksa mentranslatekan apa dia cakap kenapa dia tak faham. Jadi dia tak boleh nak cakap bahasa Melayu, kita bercakap bahasa Inggeris tapi dengan minta izin supaya dia tidak salah sangka. Biasa orang akan izinkan, takkan orang tak akan izin. Tak boleh, amboi. Ya. Okey, tak boleh, tak bawa jauh-jauh. Okey. Biasanya akan izinkan. Dan itu di antara adab-adab kita berbicara kalau berlain bahasa. Ya, orang yang ketiga kita minta izinkan. Waktu saya belajar dulu ramai. Ya, macam itu kadang-kadang orang Arab tu kata okey minta maaf saya nak cakap bahasa Amia. Misalnya bahasa kampung. Ya, kadang-kadang kita ni orang bandar tak tahu bahasa kampung. Ikut telur masing-masing. Bahasa Perak dengan Apel Kome kan. Bahasa Kelantan Gua Nodema, bahasa apa lagi? Ya, semua kalimah-kalimah tu agak asing. Saya teringat waktu saya pergi ke Kelantan belajar di pondok dahulu, ya. Jumpa dengan orang Kelantan dia bercakap-cakap, dia gelak kita gelak. Dia gelak kita gelak. Lepas tu seorang kawan ni orang Kelantan tanya macam mana? Apa faham ke? Tak faham. Habis kamu gelak? Dia gelak, aku gelak lah. Tak faham kan? Oleh kerana tu kalau bahasa yang terlampau lepeh kata orang tak faham, maka yalah bagi tahulah minta izin. Okey. Jadi ini di antara adab-adabnya supaya orang yang ketiga tidak sakit hati. Kedua, difahami dari hadis ini dalam suatu majlis ada lebih dari 3 orang, maka tidaklah mengapa jika 2 orang di antaranya saling berbisik tanpa menyertakan yang lain. Termasuk adab dalam majlis hendaklah orang yang berada dalam berlaku seperti supel lagi ramah dan tidak kaku. Majlis diwarnai dengan perbicaraan yang bermanfaat, bisa juga dibumbuni dengan sindiran halus, boleh diselingi dengan lawak, canda tanpa mengundang dosa. Khususnya apabila dalam majlis terdapat orang yang mudah tersinggung. Dengan arti kata lain, ya, bila kita berada di majlis lebih daripada 3 orang, maka tang situ ada perkara yang dibenarkan seperti kalau nak bisik tak apa. Ya, kadang kalau nak terasa pun tidak seperti terasanya seorang yang saya katakan tadi. Kemudian apabila kita berada di majlis, bila berbicara hendaklah meraihkan orang ramai. Ya, jangan kita sindir, jangan kita menyinggungkan perasaan. Ya, itu kena ambil kira. Dan yang ketiga termasuk kategori berbisik yang dimakruhkan adalah bercakap-cakap menyudut orang dalam bahasa yang tidak difahami oleh orang ketiga. Perbuatan ini hukumnya seperti merahsia bisik-bisik yang dibencikan. Ya, seperti mana yang saya terangkan tadi, ya, berbicara dalam bahasa orang yang tak difahami. Okey. Dan yang keempat, secara menyeluruh hadis ini mengisyaratkan haramnya perbuatan berbisik-bisik yang disebutkan kerana adanya pelarangan menuntut adanya pengharaman. Kalaupun pelarangan di sini tidak sampai pada darjat pengharaman, maka tidaknya status makruh tahrim, makruh yang lebih dekat kepada haram. Jadi kalaulah perbahasan ulama ini mungkin mengatakan dia adalah makruh tahrim, yakni hampir kepada haram. Namun kita mengatakan elakkanlah. Kalau kita dah faham dalam bab ini, dah belajar, elakkanlah. Ya, elak. Kita tahu betapa terlukanya hati kita bila orang berbisik-bisik ataupun 2 orang berbisik-bisik ataupun 2 orang berbicara bahasa yang kita tidak fahami. Kita nak tumpang tapi tak faham. Nak buat macam mana? Ya, baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat 2 ilmu hari ini. Ya, jangan berbisik-bisik dan jangan berbicara dengan orang yang lain bahasa, melainkan yang ketiga itu kita minta izinkan dulu untuk diraikan. Kalau kita dua-dua boleh bahasa Melayu, tak payahlah nak slang bahasa Arab ke bahasa Inggeris. Ya, tak payahlah. Ya, itu akan menyakiti. Tentang lah kan aku ni orang kampung, mereka ni cakap bahasa Arab lah, bahasa Inggeris ke. Okey. Jangan sampai begitu. Kemudian tajuk yang seterusnya, memberi tempat kepada yang baru datang. Memberi tempat kepada yang baru datang ini berkaitan dengan majlis. Ya, berkaitan dengan majlis yang mana bila tetamu datang ataupun orang tertentu datang,
adakah kita boleh memberi tempat ataupun tidak boleh memberi tempat. Ya. Di dalam hadis yang kelima, Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah bersabda, la yuqimur rajula min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Maksudnya, janganlah seseorang itu mengusir orang lain di tempat duduknya, kemudian dia menduduki tempat tersebut. Tetapi yang benar, orang yang duduk dahulu memberikan kelonggaran dan keluasan. Okey. Dalam hadis ini mengisyaratkan ada adab kita berada di dalam majlis, tak kiralah majlis apa saja, hatta dikatakan walaupun majlis itu majlis orang besar. Ya. Kalau tempat itu tidak dikhususkan kepada mereka, ada orang duduk, kita tidak boleh benarkan bangun bagi orang ni duduk. Tak boleh. Walaupun ustaz, ya, ustaz nak duduk, tak boleh. Itu kaedah. Amat penting untuk kita memahami, terutamanya para guru, para ustaz mestilah mengajar ya kaedah-kaedah yang begini kepada anak-anak murid supaya mereka faham kaedah walau siapa sekalipun, ya. Kalau tidak diregister ataupun dikatakan ini tempat orang tertentu, maka kalau orang duduk tak menjadi masalah. Kalau ustaz tu datang, carilah tempat lain. Ya, duduklah di belakang. Kalau menteri tu atau siapa yang terkenal pun, kalau dia beriman, maka dia lebih baik mengikut arahan hadis ini, duduk di mana-mana. Tak payah orang dimintakan duduk depan. Ya, orang depan bangun ke belakang disebabkan dia. Tak boleh. Ya, tak boleh dalam hadis ini. Okey. Janganlah seorang mengusir orang lain dari tempat duduknya. Okey. La yuqimu rajula. Janganlah seorang lelaki itu ataupun seorang itu membangunkan orang lain lalu dia kata pergi. Terutamanya kalau dalam kes-kes yang begini, sama ada orang itu mempunyai pangkat atau mempunyai kekuatan yang melakukan perkara begini. Orang-orang yang dhaif dia ikut je. Ya, dia tak banyak kena. Dia tak boleh nak paksa-paksa orang. Tetapi bila ada orang yang mempunyai kekuatan, dia sudut pangkat, dia sudut harta, maka di situ yang mengganggu banyaknya. Okey. Kemudian dia menduduki tempat tersebut, tetapi yang benar, walakin tafassahu wa tawassa'u. Orang yang duduk memberi kelonggaran, ya, dilonggar-longgarkan untuk orang duduk. Itu tak apa. Baik. Kandungan hadis ini mengajarkan kita tentang dua buah adab majlis. Adab majlis. Pertama, tidak dihalalkan bagi seorang itu menyuruh saudaranya yang hadir lebih dahulu agar menyingkir dari tempat duduknya. Kemudian dia duduk tempat tersebut. Kerana siapa saja yang mendapat sesuatu yang mubah dahuluan, maka dia paling berhak di hadapannya. Ya. Orang yang pertama sekali yang berhak untuk mendapat tempat itu adalah orang yang pertama sampai. Okay. Dalam satu hadis, namun hadis ni dhaif, ya, kita hanya baca je. Man sabaqa ila ma lam yusbik ilaihi fahuwa lahu. Barang siapa yang terlebih dahulu mendapat sesuatu yang mubah, maka dialah yang lebih berhaknya. Hadis ni dhaif. Tulis kat situ hadis dhaif. Baik. Hak ini tetap berlaku baik yang bersangkutan hanya menempati sebentar ataupun tidak. Yang pasti siapa pun yang mendapat tempat kedudukan lebih dahulu, maka dialah yang lebih berhak, termasuk jika dia harus pergi darinya kerana itu satu keperluan, lalu kembali lagi, ketentuan itu berlaku ke semua majlis baik di dalam musalla, masjid, pesta atau lain-lainnya. Okey. Ada beberapa kaedah yang perlu kita lihat jika misalan tempat itu telah dikhususkan kepada orang yang tertentu. Tiba-tiba orang tertentu tu lambat datang, maka tidak dibenarkan kita yang tak ada tempat tu pergi nak duduk kat situ. Tak boleh. Kerana ianya telah dikhususkan. Yang menjadi isu ni jika tidak dikhususkan. Ya, dalam lafaz umum tidak dikhususkan, okey, maka kita pun buat perkara-perkara yang begitu. Tak boleh. Okey.
Kalau dikhususkan, maka kita tak boleh datang ke tempat tu dan kita kena duduk di mana arahannya suruh kita duduk. Okey. Itu cara dia. Kerana hak itu telah diberikan kepada mereka. Tak kira di dalam masjid. Kadang-kadang bila kesian bila kita tengok di kalangan orang-orang ni dia duduk di depan. Ya, tiba-tiba datang orang tertentu, ya, ahli jemaah masjid yang tertentu yang agak ada pangkat, ya, orang pun mula, ya, bergundur ke belakang, bagilah ke mereka ke depan. Tak. Bagi orang yang bijak, orang yang belajar, dia akan mengarahkan duduk, tetapkan. Tak apa kita di belakang. Kerana kita dah terlambat. Dalam bab yang begini, kita dah terlambat, maka kita kena akur lah. Ya. Kecuali lah kalau dia tu imam. Imam lain cerita. Tapi biasa imam yang datang awal. Imam yang datang lambat ni, kenapa pula ya? Sudah dia jadi makmum. Okey. Imam kita kena tolak dia ke depan kerana memang tempat dia di depan. Kedua, diperintahkan jangan terang-terangan bagi orang yang hadir dalam sebuah majlis untuk memberi kelonggaran tempat bagi saudaranya datang belakang. Diperintah dengan terang-terangan bagi orang yang hadir dalam sebuah majlis memberi kelonggaran tempat bagi saudaranya yang datang belakangan. Okey, maksudnya diarahkan kita bila saudara kita siapa saja yang datang dalam majlis tu tempat ada kita bagi, kita tolak-tolak lapang-lapangkan, berlapang-lapangkan. Jangan bantai bila kita tengok kawan ada orang nak datang, kita pun mula duduk kincup je. Lepas tu kita kembangkan duduk kita seolah-olah tak bagi orang duduk. Tak boleh. Di sana tidak ada kebaikan. Di sana ada tunjuk ego kita. Di sana ada tunjuk kejahatan jiwa kita. Okay? Tetapi yang disunnahkan adalah memberi ruang, buka ruang, buka ruang, buka ruang. Ya, sampai orang boleh duduk bersama. Ayat yang disebutkan dalam bab ini berkaitan dengan ayat Al-Mujadilah surah yang ke-58. Cuba buka Al-Quran. Okay. Surah Al-Mujadilah. Ada yang kata Mujadalah, ada yang kata Mujadilah, kan? Ala kulli hal boleh belaka. Yang paling tepat Mujadilah. Surah yang ke-58. Allah berfirman. Okay, ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ke surat 543. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Nescaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Nescaya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa darajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okay. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita adab-adab kita sewaktu berada di dalam majlis. Wa idza qila lakum tafassahu, dikatakan kamu lapangkan, maka berlapang. Bila dikatakan berdiri, maka berdiri. Ya, biasanya berdiri yang dimaksudkan dalam hadis ini untuk berlapang. Ya, untuk dilapangkan. Maka kita berdiri dalam bentuk melapangkan. Jadi kesan dia Allah akan lapangkan diri kita dan Allah akan angkatkan darajat kita. Allah akan angkatkan darajat kita, Allah akan lapangkan semua kebanyakan urusan-urusan kita. Maka itu yang kita nak.
Dan Allah mengangkatkan dalam ayat ni, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat seorang yang berilmu dan seorang yang berilmu dan seorang yang beriman. Darajat-darajat. Bila disebutkan darajat, subhanallah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan darajat di antara dunia, darajat di syurga itu seperti antara dunia dengan langit, bumi dengan langit, dunia dengan langit, bumi dengan langit. Begitu tinggi darajat. Ya, oleh kerana itu kita mengikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita diangkatkan darajat kita. Al-Qutubi berkata dalam menafsirkan ayat ini, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin agar saling berkasih sayang dan menjalinkan persahabatan yang diantaranya diwujudkan dengan memberi kelonggaran tempat bagi mereka yang hadir belakangan orang yang lambat datang di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat bergabung, iaitu ikut duduk untuk mendengarkan nasihat baginda sekaligus berkesempatan memandang wajah baginda yang mulia. Okey, itu di antara penafsiran yang Qurtubi kata Allah mengarahkan para sahabat, kerana kita tengok sendiri di dalam majlis ilmu mana ada orang yang nak duduk kat depan, kan? Kalau duduk pun mereka duduk di belakang. Kalau nak suruh okey beri kelapangan pun dah tak ada dah. Ini majlis ilmu masyarakat kita. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menyaksikan majlis ilmu di zaman Rasulullah dan di zaman para sahabat dan di zaman para tabi'in, kita menyaksikan pelajar tu ada keliling para ustaz, ya. Semua kalau boleh nak duduk dekat ustaz sampai lutut bertemu lutut, ya, kerana mereka menuntut ilmu. Itu di antara adab penuntut ilmu. Tapi adab itu telah hilang. Penuntut ilmu nun duduk di ceruk, duduk bucu-bucu masjid, duduk tepi-tepi pintu, ya, duduk mencari dinding untuk disandar, ya. Tak apalah kita husnuzan pasal orang tua. Tetapi sebenarnya ada adab begitu tidak ada dalam siri penuntut ilmu yang betul-betul bersungguh-sungguh. Jarang kita nampak orang waktu belajar, ustaz tu belajar Quran ada ataupun nota ada, jarang. Kerana mereka tidak tahu cara menuntut ilmu yang sebenar. Ya, oleh kerana itu kita kena hidupkan balik ada adab yang begini. Oleh tuan-tuan dan puan-puan, walaupun tuan-tuan dan puan-puan di alam maya misalnya, kita nak mendapatkan keberkatan dari sudut ilmu kita, ya, Allah memudahkan jalan ke syurga, malaikat mengembangkan sayap dan beristighfar untuk kita, dan binatang-binatang semua beristighfar untuk pengajar ilmu, ya. Kita nak semua tu, tetapi kena dengan adab-adabnya. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan di alam maya, ya, janganlah letak nasi lemak kat depan dengan ikan gorengnya apa, ya. Ustaz tak nampak, kita pun sambil makan dengar je. Itu tak, dia tidak mendatangkan ilmu, tidak ada keberkatan. Mungkinlah kita ada kacang kok mengantuk ataupun ambil air untuk minum, itu mungkin. Tapi kalau dah ada nasi lemak, aku tak ada makan lah tadi. Dengan ikan bakarnya, ya, dengan ikan apa lagi, terobok bakar, daging bakar. Tuan-tuan dan perempuan, itu bukan ilmu yang masuk. Itu makanan yang masuk. Ya. Jadi adab menuntut ilmu tu dah hilang. Dah hilang. Bahkan dikatakan dalam siri adab menuntut ilmu tu isim. Kalau orang lain tengok aku ni, la ilaha illallah, malu aku, kan? Ha. Jadi kita menuntut ilmu dengan cara yang betul, ya. Biar apa yang ada pada kita, makanan simple-simple tu bagi kita untuk mengelakkan ngantuk tak menjadi masalah. Tapi janganlah sampai nasi lemaknya ikan sebilang, nasi lemak daging bakar, nasi amboi, ya. Nasib baik tak nampak pada ustaz. Kalau nampak ustaz pun meleleh halio. Ya. Ala kulli hal. Ketiga, masih menurut Al-Qurtubi. Al-Qurtubi adalah imam besar dalam penafsiran Quran. Yang benar ayat ini berlaku umum bagi setiap majlis yang membicarakan perkara kebaikan. Baik majlis itu menyusun strategi perang, majlis zikir ataupun majlis saat melaksanakan solat Jumaat, namun tetap dengan prinsip orang lebih berhak terhadap tempat yang didapat terlebih dahulu. Ya, orang yang dahulu maka dia yang lebih berhak untuk duduk. Berdalilkan hadis yang diriwayat oleh Abu Daud
barang siapa yang terlebih dulu mendapat sesuatu, maka dialah berhak terhadapnya. Ya, man sabaqa. Lafaz dia lain ya. Lafaz dia lain daripada hadis yang sebelum ni. Man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun fa huwa ahaqqu bihi. Kemudian yang keempat, Al-Qurtubi berkata para ulama dari kalangan kami berpendapat bahawa hadis ini menunjukkan akan wajib mengkhususkan tempat yang telah terlebih dahulu diduduki oleh seseorang sampai dia berlalu dari tempat tersebut secara terus. Yakni ada orang bangun sementara dia nak ke tandas je, dia tandakan dengan kopiah dia macam di masjid kadang-kadang waktu kami belajar tu. Ya, dia tandakan apa yang boleh ditanda, buku ke, kitab ke, apa juga, rehal. Maka dia pergi bukan untuk lama, dia pergi untuk urusan yang penting-penting seperti buang air, minum, ya. Maka orang yang nampak kekosongan di situ, dia tak boleh datang pergi duduk. Kalau orang kata ini ada orang duduk, dia duduk juga, tak boleh. Salah. Kerana orang tu pergi kejap je. Dia datang awal, maka dia ada hal, dia pergi kejap je. Kecuali kalau orang tu kita nampak dia pergi tu, dia angkat-angkat semua, berarti seolah-olah pergi untuk selama-lamanya. Maka di situ dibenarkan orang ambil alih tempat dia. Jadi ini dia. Ya, di antara perkara yang agak menarik dalam bab majlis, memberi tempat atau melapangkan tempat duduk bagi orang yang datang. Okay, insyaAllah. Banyak perkara kita dapat. Yang berikutnya, hadis yang ke-6 berkaitan menjilati sisa makanan dari jari jemari kita. Jilat. Susah tu kan, tuan-tuan dan perempuan. Ya. Tapi kalau tak makan dengan tangan, makan dengan sudu, okey, jilatlah sudu tu sikit. Ya. Okey. Nanti kita bahaskan dalam bab ini untuk kita menelitikan arahan-arahan yang Rasulullah SAW ajar. Kenapa menjilat? Ya, kerana wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada kebaikan. Dan saintis sendiri telah membahaskan tentang jilatan ataupun enzim yang ada pada tangan yang membantu pencernaan yang baik dalam tubuh badan kita. Ya, enzim yang ada pada tangan kita ni, bila kita ni keluar. Ya, maka disunnahkan kita melakukan apa yang Rasulullah SAW buat. Ini termasuk dalam bab adab makan. Ya, ada yang bicarakan Rasulullah makan 3 jari. Itu mengikut keadaan makanan. Tuan-tuan dan perempuan, ya, Rasulullah makan 3 jari. Rasulullah makan 3 jari, dia makan apa? Makan roti. Roti tak menjadi masalah 3 jari. Ya. Tiba-tiba tuan-tuan nak makan nasi 3 jari. Tak kena. Itu mengikut uruf cara makan kita. Kita makan nasi, makan 5 jari. Okay. Nak, okey. Kalau tak nak juga makan 3 jari, makanlah, tak jadi masalah. 3 jari, pulang. Tapi bagi kita melihat kepada bentuk makanan. Nah, kita orang tu bagi bubur, makan 3 jari. Kan? Yang tu kena pakai sudu. Kaedah dia. Dan sudu pula, itu yang Syekh Albani rahimahullah mengatakan. Sudu itu hampir lebih menepati ciri cara Rasulullah makan. Kita pegang sudu apa? Ini bukan sudu. Tapi kita pegang sudu 3 jari. Okey, 3 jari. Okey, nak menepati. Jadi, makan. Pasal perbahasan yang agak luas dalam bab itu. Cuma saya menasihatkan bagi mereka yang biasa makan di majlis-majlis yang besar, dan makanan sudu di tangan sudu di tangan kanan, garpu kiri, pisau kanan, lalu dicucuknya daging tu dipotong-potong lalu dimasukkan dengan tangan kiri. Ya, maka di situ berhati-hati. Dan kita ada adab dia. Tak apa potong macam tu, ya, masih lagi di tangan kiri. Bila nak makan, ambil garpu tu dan suap dengan tangan kanan. Kerana Rasulullah SAW mengatakan, ya, la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan makan tangan kiri kerana syaitan itu makan tangan kiri. Ya, jadi kita makan, ubahkan. Potong ke apa ke, ambil ke, tak menjadi masalah tangan kiri ke kanan, tapi diafdalkan, dibaiki ni sebaik-baiknya kanan. Ya, tetapi bila nak masuk ke dalam mulut, maka hendaklah dia tukar daripada tangan kiri ke tangan kanan. Ya, itu dia. Dan ini termasuk dalam barang jilatan. Ya,
Jilatan pada jari jemari yang memakan tangan dengan tangan. Terutamanya tangan, sudah tentulah tangan kanan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia telah berkata, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Tuan-tuan dan puan agak menarik dalam bab ini ya. Rasanya sukar untuk dipraktikalkan. Ya, sukar untuk dipraktikalkan. Tapi kalau siapa yang ada anak mungkin ya mereka praktikalkan. Pasal setengah anak-anak yang masih lagi di kategori yang kecil ya, depa tak menjadi masalah. Tapi bila dah besar rasa tak tergama. Apa dia? Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah dia mencuci tangannya sebelum menjilatinya atau meminta orang lain menjilatinya. Tak apa nak minta orang lain jilat. Tapi inilah yang berlaku ya pada zaman sahabat. Dan kita mungkin tak berlaku. Okey, kalau kita tak berlaku, kita jilat sendiri. Kalau kita ada anak-anak kecil, saya teringat ya macam anak-anak saya yang kecil-kecil itu, mak bapa ibunya selalu waktu kecil tu mereka nak jilat jari ibu, lepas makan tu jilatlah. Okey. Okey, baik. Kita lihat hadis. Pasal kata kita tinggalkan. Kandungan hadis. Pertama, nikmat Allah yang terdapat di dalam setiap bahagian daripada makanan maupun minuman mempunyai kehormatan tersendiri. Kerana itulah, apabila ada orang yang telah selesai makan, jika dia belum menjilat sisa-sisa makanan yang menempel di sela-sela jari jemari, tidak dibenarkan baginya mencuci tangannya. Tidak sepatut dia membasuh tangannya padahal masih ada sisa makanan di situ. Yang akibat sisa itu mengalir percuma bersama air kotor maupun air seni, yang demikian itu termasuk kufur nikmat dan penghinaan. Sikap yang besar benar adalah dia menjilat jari jemari hingga tidak berbekas sedikit pun, atau meminta kepada orang lain yang dekat tangan seperti anak, isteri, pembantu atau yang lain untuk menjilatnya. Okay. Dengan arti kata lain, pada makanan ada keberkatan. Yang Rasulullah dalam bab makan saja kita mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar sampai seorang budak tu makan, dia nak ambil ya, biasalah Rasulullah makan seperti talam, lalu nak ambil bahagian nun, dia nampak daging banyak dekat sana, dia terus cross the talam. Lalu Rasulullah tegur budak tu, "Ya ghulam, kul biyaminik." Wahai anak, makanlah tangan kanan, wa kul mimma yali, ya, dan makanlah paling dekat dengan kamu. Yang ini dalam riwayat mengatakan, "Ya ghulam, samillah," sebutkan Allah, kalimah Allah, bismillah, ya, dan makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang dekat dengan kamu. Dalam riwayat yang lain menceritakan, sesungguhnya keberkatan itu dia turun di tengah-tengah hidangan, makanan. Jadi kita makan sikit. Tetapi kita tidak biasa dah. Ya, setengah orang masih lagi biasa dengan talam. Ya, setengah orang makan dengan pinggan, tapi kaedah dia kena jaga. Dan makan, biar makan sedikit dan berpatutan apa yang kita ambil, jangan sampai kita ambil lepas tu kita buang. Tengok majlis tu, majlis kahwin, masya-Allah lauknya, ya, ambil punya macam makan nak sebulan punya makan. Lepas tu dah habis makan, kita tinggalkan dalam keadaan banyak sisa-sisa yang membazirkan. Dan sampai melalui kajian mengatakan sisa-sisa makanan yang dikeluarkan oleh ya rakyat Malaysia berapa juta tan tu. Sisa-sisa makanan. Dengan arti kata lain, sisa yang kalau ikutkan kaedah boleh makan lagi. Okey. Lepas tu, keberkatan sehingga Rasulullah melarang kalau boleh makan itu jangan tinggal walaupun sedikit, kerana tak tahu mungkin itulah yang berkatnya. Hatta kalau jatuh kat bawah apa, Rasulullah kata ambil, cuci atau bersihkan dan makan. Jangan biarkan syaitan mengambil makanan tersebut. Yang ini makan sekali. Subhanallah. Rasulullah berkata di atas program wahyu dia. Maka bagi saya beriman. Yang mana boleh saya makan, saya makan. Itu kaedahnya. Tapi kalau nasi dah bertabur atas lantai memang payahlah. Kita tahu. Kalau sekadar buah ataupun sekadar benda yang boleh dibasuh lagi, kita akan basuh. Okey, kemudian. Pertama, kandungan hadis. Mana tadi? Okay. Sorry.
Kedua, jika tidak mungkin dilakukan seperti halnya pada zaman sekarang ini di mana banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah telah diabaikan, maka setidaknya yang harus dilakukan seorang muslim adalah mengelap sisa makanan dari tangan dengan sapu tangan, kemudian barulah mencuci dengan air yang bersih. Namun mengikuti sunnah tetap yang lebih utama. Dengan arti kata lain, ya, tentang menjilat jari ini, kalau kita dah makan, disunahkan menjilat jari. Kalau kita tak menjilat tu, mungkin anak-anak kita nak jilat ke apa, kalau tak juga, bagi saya jilatlah sikit. Lepas tu barulah kita nak sapukan ataupun basuh. Jangan biarkan ada sisa-sisa makanan yang masih lekat. Oleh kerana masyarakat kita makan nasi kan, maka sisa-sisa tangan tu nasi masih ada lagi. Yang ketiga, sebahagian ulama memahaminya ada perintah menjilat sisa makanan yang menempel pada jemari setelah selesai makan dikarenakan dikarenakan minumnya air, sehingga dijadikan jilatan sebagai ganti membasuh dengan air. Yang benar wallahu alam, maksud hadis ini menurut kami tetap bagaimana yang telah kami sampaikan sebelum ini. Ya, bukan sebagai disebabkan tak ada air maka dia jilat, ya, setengah ulama kata gitu. Tak, sebenarnya disunnahkan kita menjilat. Zaman Rasulullah pun ada air, ya, kalau kita menyaksikan memang ada air, tetapi masih disunatkan untuk menjilatnya kerana itulah kelebihan yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat, dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dicantumkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba labanan summa tamadmada bil ma' wa qala inna lahu dasaman. Okey. Bahawa Nabi pernah meminum susu, kemudian beliau berkumur-kumur, beliau bersabda, sesungguhnya susu itu mengandungi lemak. Okey. Dalam hadis yang kita lihat ini, yang pertama tadi berkaitan dengan makan jari jemari, dijilatkan, disunnahkan menjilat jari jemari, lepas tu barulah basuh. Ya, kalau tak pun mungkin setengah kita kalau dah banyak minyak kita takkan jilat, kita ambil tisu, kita lap-lapkan, lepas tu baru kita basuh bersabun. Okey. Namun di sana ada beberapa kaedah berkaitan dengan minuman. Okay, minuman yang mana di dalam hadis yang sahih ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminum susu. Dia minum susu. Kemudian selepas minum susu, beliau berkumur-kumur. Kerana dikatakan pada susu ada lemak. Ya. Dia berkaitan dengan berkumur-kumur itu terutamanya di waktu nak tidur. Ya, berkumur-kumur, bersugi waktu tidur. Kenapa? Susu kalau melekat dalam mulut ni, dia ada perkara yang lain yang akan berlaku. Okay. Jadi ini di antara sunnah lah. Susu sahaja, ya. Yang berkumur ini adalah untuk susu sahaja. Yang disunnahkan adalah susu sahaja dan bukan dari sudut makanan ataupun minum air kopi ke, air Nescafe ke, air Milo ke, tak. Bukan begitu. Jadi ini di antara hadis yang jelas menunjukkan kepada kita bahawa di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita beradab dengan adab yang penting ini. Baik. Di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah dikatakan, kerana itu hendaklah berkumur-kumur dengan air setelah memakan makanan yang berlemak berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Nabi. Dengan arti kata lain, ulama mengatakan kalau kita makan makanan lemak juga, maka disunahkan untuk berkumur-kumur supaya lemak tu hilang. Ya, kalau biasanya kita akan minum air panas. Ya. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah banyak lagi. Tajuk yang berikutnya, pihak yang harus mengucapkan salam. Okay. Siapakah yang perlu mengucapkan salam? Asalnya hukum salam itu adalah sunat. Tapi menjawabnya adalah wajib. Namun orang yang memberi salam itu adalah orang yang paling afdal. Ya.
daripada orang yang menjawabnya. Kerana apa? Kerana memberi salam itu mempunyai hikmah-hikmah yang terkandung. Dalam bab ini pihak yang harus mengucapkan salam. Okay. Bagaimana? Kan Rasulullah kata dalam bab itu kadang-kadang kita lihat Rasulullah memberi salam pada kelompok perempuan. Kadang-kadang orang memberi salam kepada Rasulullah. Kadang-kadang orang beri salam Rasulullah waktu solat. Rasulullah buang air. Dan kadang-kadang budak-budak memberi salam kepada Rasulullah ataupun orang besar. Jadi macam mana kaedahnya? Kita lihat. Hadis yang ketujuh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallim saghiru 'ala al-kabir wal maru 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir. Dalam riwayat yang lain, ar-raqibu 'ala al-mashi. Maksudnya, hendaklah yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan rombongan berjumlah sedikit kepada yang banyak. Muttafaqun alaih. Okay. Jadi ini di antara petunjuk yang Rasulullah SAW berikan khabar kepada kita, di antara sifat-sifat yang beri salam. Namun, tidak pula lah menghalangkan terbaliknya seperti yang besar bagi salam yang kecil. Kerana Rasulullah ini mengatakan at-tafdil, kelebihan yang paling afdal siapa bagi salam. Ya, seperti yang kecil kepada yang besar sebagai takrim, kemuliaan. Ya, seorang anak ataupun seorang yang kecil itu seharusnya menghormati orang yang lebih tua. Ataupun yang berjalan kepada yang duduk, kedudukan dia yang berjalan, sedangkan orang duduk tu tak ke mana-mana, maka dia bagi salam. Dan yang ketiga, yang sedikit, yang wal qalil, orang grup yang sedikit bagi salam kepada grup yang ramai. Okay. Grup yang sedikit bagi salam kepada grup yang ramai. Okay. Dan dalam riwayat yang lain, yang berkenderaan kepada yang berjalan. Yang ada kenderaan kepada yang berjalan. Kandungan hadis. Pertama, hadis ini mengajarkan tentang urutan siapa saja yang harus memulai salam. Disebutkan 4 golongan, iaitu pertama, kewajipan memberi penghormatan diawali dari yang muda kepada yang lebih tua. Untuk orang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua, dan yang muda harus memulai memberi salam kepada yang lebih tua. Itu dia ada adab. Ya. Ada adab yang mana pelajar memberi salam kepada guru, ataupun orang yang bawah memberi salam kepada orang yang atas, anak-anak kecil kepada orang dewasa, dan begitu juga anak-anak kepada ibu bapa. Kemudian yang kedua, orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang duduk sudah sepatasnya jika lebih dulu memberi salam, kerana kedudukannya diibarat seperti orang yang baru datang. Ya, orang yang berjalan seolah-olah dikategorikan orang yang baru datang. Orang yang dah duduk memang dia duduk je lah, tak ke mana. Tapi orang yang datang itulah yang kena beri salam. Namun tidak dinafikan kalau orang masuk tak bagi salam, kita bagi salam sebagai mendidiknya. Supaya lain kali masuk rumah tu bagi salam. Ya. Kadang-kadang orang masuk rumah tak bagi salam. Rumah sendiri pun tak bagi salam. Sayang, itu rumah awak. Rumah kita. Yang mana kita nakkan pahala, nakkan keberkatan. Memberi salam kepada ahli rumah itu adalah memberi salam sebagai keberkatan. Yang berikutnya, kelompok yang jumlahnya banyak lebih berhak mendapatkan penghormatan terlebih dahulu dari kelompok yang sedikit. Sehingga yang lebih utama memulai salam adalah kelompok yang jumlahnya sedikit, kerana kelompok yang lebih kecil meniatkan doa keselamatan bagi seluruhnya saat mereka memberi salam, di mana kelompok itu tercakup di dalamnya. Ya, golongan yang sedikit memberi salam kepada golongan yang banyak sebagai doa yang baik kepada mereka yang ramai. Itu di antara perkara yang menarik, kerana apabila kita menyaksikan peristiwa awal salam itu, bila mula salamnya, yang Allah memberikan satu kalimah yang agung, tapi manusia tak nak. Manusia nak
dengan kalimah-kalimah salam satu Malaysia ataupun salam ala berbagai ucapan salam yang tidak warid dari hadis. Sedangkan salam itu adalah ucapan Nabi Adam alaihissalam kepada para malaikat sewaktu dia bertemu malaikat pertama kalinya di dalam syurga. Kerana itu ianya perlu dijaga. Yang berikutnya, orang yang berkenderaan mempunyai kelebihan daripada orang yang berjalan kaki, maka sedangkan perwujudan syukurnya kepada Allah atas limpahan kurnia tersebut sekaligus sebagai upaya menghilangkan segala sifat tinggi serta menumbuhkan perasaan tawaduk yang bersangkutan, maka baginya dianjurkan memulai dan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Ya, nampak tak? Ini di antara akhlak yang Rasulullah ajar untuk menghilangkan sifat takabur seseorang itu, ya, dengan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Kita naik kereta, ya, kadang-kadang kita tengok orang berjalan kaki, malas nak buka tingkap, kan? Tak apalah dia ni, ya. Tak. Kalaulah kita mampu untuk memberi salam kepada mereka yang berjalan kaki itu, ataupun dengan keadaan kita menaiki kenderaan yang besar, sanggup buka Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Penghormatan yang tinggi sebenarnya. Orang tu dalam keadaan low profile dengan berakhlak yang mulia ini, orang akan suka. Allah lagi suka kepada dia. Kerana bersikap yang begitu. Tetapi kalau menyombong je, ya, kalau dirosak tengah jalan pun orang malas nak membantu. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, Allah bagikan nikmat kita dari sudut harta, kenderaan apa semua. Walaupun kita kenderaan besar, tawaduklah diri kita. Kerana itu adalah sifat yang terpuji. Jangan kita ingat kenderaan besar tu, ya, subhanallah, kita ingat kenderaan besar tu melambangkan kehebatan kita. Tak. Berapa ramai orang yang berkenderaan besar mati di tengah jalan. Ya, aksiden ini dalam keadaan yang cukup menghinakan. Oleh kerana itu, jangan jadikan kita di kalangan makhluk-makhluk yang hina dengan kekayaan. Jadikan ianya sebagai jalan ke syurga dan tawaduklah kita dengan apa yang Allah arahkan. Kedua, disebutkan dalam syarah Al-Iqna, disunahkan bagi orang muda untuk memberi salam kepada yang lebih tua, demikian pula rombongan yang berjumlah sedikit kepada lebih banyak, yang berjalan kepada yang duduk dan yang berkenderaan kepada yang berjalan kaki. Namun jika kejadian berlangsung kebalikannya dari apa yang telah diperintahkan, sebab seperti dalam hadis Rasulullah SAW, iaitu justru orang yang sedang duduk memberi salam kepada orang yang berjalan, atau orang yang lebih tua memberi salam kepada orang yang lebih muda, atau rombongan jumlahnya lebih banyak memberi salam kepada jumlahnya lebih sedikit, maka yang demikian pun dapat dianggap bahawa sunnah terlaksana. Hal ini berdasarkan keumuman hadis yang memerintahkan seorang Muslim untuk menyebarkan salam. Akan tetapi jika kaedah pertama sesuai sabda Nabi terlaksana, maka itulah yang lebih afdal kerana adanya perintah khusus sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis di atas pada bab ini. Ya. Jika hadis yang kita baca tadi mengarahkan memberi salam kepada orang-orang yang perbezaan orang yang begitu, yang kecil, yang besar, kumpulan yang sedikit kepada yang banyak, maka terbalik itu termasuk dalam siri yang disebut sebagai menyebarkan salam, pun dapat pahala yang besar juga, menyebarkan salam. Cuma dalam bab salam ini ada beberapa perkara yang perlu kita lihat, ya, yang menjadi isu. Jika orang kafir yang memberi salam bagaimana, ya, orang kafir memberi salam bagaimana, yang di dalam hadis Rasulullah pernah diberikan salam orang kafir dengan ucapan Assalamualaikum. Assalamualaikum dengan maksudnya mampuslah kamu Rasulullah, kan. Kalau kita tak tahu, dia bagi salam, kita pun jawab Waalaikumsalam, sedangkan disebut Assalamualaikum. Ini pasal kafir di zaman Rasulullah seperti Yahudi memang jahat, kan, kataan mereka. Jadi cara menjawabnya ialah dengan ucapan Alaikum. Ya, kalau baik jawapan itu, bagi salam itu baik, cara yang baik, maka kita telah menjawab dengan yang baik. Suatu orang Yahudi itu beri salam kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Rasulullah mengatakan Alaikum. Aisyah dengar tu, Aisyah jawab dengan perkataan-perkataan yang kasar. Oh, celaka kamu gitu. Semua ucapan. Rasulullah kata, ya Aisyah,
Wahai Aisyah, sabar. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Nampak tak? Adab. Walaupun dengan orang kafir, kita ada adab kita. Aisyah begitu. Marah. Sebab dia selain daripada memberi perkataan yang tak baik kepada suami dia, dan dia memberi perkataan tak baik kepada seorang Rasul. Itu pasal Aisyah marah. Betul. Ya, layak untuk dia marah. Cuma adab cara menjawab tu. Lalu dia kata, ya Rasulullah, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan? Bahkan aku mendengar, bahkan aku menjawab. Alaikum maksudnya ke atas kamu. Ya, cuma Aisyah lah dia geram sikit, dia baginya tu dia. Ya, machine gun habis mati. Kalimah tu. Tapi Rasulullah ajar adab kepada Aisyah walaupun dengan orang kafir. Nampak tak kita? Nampak tak? Ya. Sehingga orang kafir pun sebagai akhlak muslim kena jaga. Apatah lagi sesama Islam. Okey. Lalu lepas aja maksud assalamualaikum maksudnya matilah kamu, mampulah kamu Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab alaikum, ke atas kamu. Dan di situ datang kalaulah orang kafir, ialah kita tahu setengah kafir itu baik, maka kalau dia sebut assalamualaikum, maka kita dibenarkan menjawab waalaikum. Ya, ke atas kamu juga. Ya. Maksudnya doa tu baiklah. Okey. Baik. Mana tadi? Jadi itu di antara kaedah-kaedah yang menjawab salam bagi mereka yang memberi salam di kalangan orang Islam dan orang kafir. Ya. Namun kalau dan kita tidak menjadi kewajipan untuk menjawab salam bagi orang kafir. Namun orang Islam kita kena jawab. Kita kena jawab dengan sebaik-baik yang mungkin. Kemudian dalam bab yang terakhir untuk hari ini kita habiskan. Larangan memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam wa idza laqaitumuhum fit tariq fattaruhum ila adyaqihi." Janganlah kalian mula mengucapkan salam terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Justru apabila kalian mampu menjumpai mereka di jalan, desakkan saja mereka ke bahagian yang jalan paling sempit. Maksudnya, kalau kamu bertemu dengan mereka di tengah jalanan tu, dalam hadis ni, ya, mengisyaratkan kita macam apa, ialah, tetapi ingat, dalam hadis ini mengisyaratkan di zaman izzah, zaman kemuliaan. Zaman kemuliaan, maka dibenarkan kita melakukan perkara tersebut. Zaman kemuliaan kita dibenarkan melakukan perkara tersebut. Zaman keizzahan, zaman kehebatan kita. Tetapi zaman sekarang tidak dibenarkan. Dia akan mengandungi risiko yang terlampau banyak. Ya, walaupun Rasulullah mengatakan begitu, maksudnya menyempitkan mereka dari jalanan. Kerana keadaan mereka yang suka mengganggu Rasulullah. Itu puncanya. Suka menyakiti Rasulullah. Dan kita tahu sehingga hari kematian Rasulullah itu, hari akhir Rasulullah diberikan makanan daging yang berisi racun. Ya, Yahudi seorang wanita yang beri daging yang berisi racun kepada Rasulullah untuk dimakan. Dua orang sahabat telah mati makan. Rasulullah dah termakan. Kalau tidak disebabkan keizinan Allah menyelamatkannya, mukjizat yang dimilikinya, daging berbicara, ya Rasulullah, pada aku ada racun. Ditangkap wanita Yahudi dan ditanya, kenapa kamu lakukan begini? Subhanallah, masih tidak beriman kepada Rasulullah. Lalu dia mengatakan, aku nak menguji kamu, nak menguji aku, ya, menguji Rasulullah sedangkan 2-3 orang sahabat dah mati dah. Aku nak menguji kamu, jika kamu seorang Rasul, kamu akan terselamat. Tetapi jika kamu bukan Rasul, kami berlepas diri kepada kamu. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, begitu sekali. Dan oleh kerana itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahawa jangan kita ikut jalan-jalan mereka. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, la tabda'u yahuda wan nasara bisalam. Jangan kita mula assalamualaikum, tak payah. Kalau good morning ke apa itu lantaklah.
Tetapi mulakan assalamualaikum apa tak ada. Kalau mereka bagi salam, itu jawabnya. Ya, sama ada kita nak jawab ataupun alaika. Ya, wa alaika. Pertama dan sunan Daruqutni, dalam kitab Sunan Daruqutni dicantumkan hadis yang diriwayatkan oleh Aid Al-Muzani bahawa Rasulullah bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tertinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Okay? Ini di antara sebab pada zaman dahulu Islam begitu duduk kemuncak, terutamanya di zaman Khilafah Uthmaniyah. Ya. Kemudian kedua adalah hadis terkandung dalil menunjukkan bahawa orang Yahudi dan Nasrani berstatus zimmi yang mendapat jaminan keamanan harus membayar jizyah. Mereka diizinkan tinggal di kawasan Islam dan harus mentaati hukum-hukum khusus yang disebutkan dalam Babul Ahkam Ahli Zimmah. Orang Yahudi dan Nasrani pada zaman dahulu di kategori Ahli Zimmah. Ya, di bawah perjanjian. Maka oleh kerana itu mereka mempunyai kedudukan yang special. Ahli Zimmah kedudukannya special. Seperti mana yang kita dah terangkan, orang kafir ada 3 bahagian. Pertama, kafir harbi, yang kafir diperangi, kafir zimmi, kafir ahli zimmah dan kafir ahdi. Seperti mana di Malaysia. Orang kafir di Malaysia dikatakan kafir ahdi. Ya, di bawah perjanjian. Okey. Yang ketiga termasuk hukum khusus di antaranya adalah apabila seorang Muslim bertemu dengan ahli kitab di jalan, dia harus mendesak ke tepian. Sikap ini sebagai bukti nyata untuk menunjuk kekuatan yang dimiliki Islam. Diharap dengan perlakuan semacam ini mendorong untuk memeluk Islam. Iaitu ketika dia menyedari bahawa tiada cara lain bagi mereka demi mencapai kemuliaan dan kejayaan kecuali dengan memeluk Islam. Sehingga dia mendapatkan hak-hak seperti yang dinikmati oleh orang Islam. Itu puncanya. Ya, tetapi pada zaman sekarang tidak dapat, agak sukar. Kenapa? Keadaan kita bukan lagi sebuah daulah Islamiah dan pemerintahan kita bukan pemerintahan yang mempraktikalkan Islam, menjalankan Islam dengan sepenuhnya. Okey. Namun begitu ketaatan kepada pemerintahan Islam itu kena ada lah. Ya, kena ada syarat-syarat dia. Berhubung dengan orang-orang kafir ini mengikut zaman kita adalah kafir ahdi di bawah perjanjian yang mana mereka tidak boleh mengkhianati kita. Di bumi kita ini, ya, kalau mereka mengkhianati kita, maka perlu diambil tindakan. Itu pasal dalam isu-isu sehari dua kita berhadapan dengan penghinaan terhadap agama kita, seharusnya kita berhak untuk mengambil tindakan kerana ini adalah hak umat Islam yang perlu dipelihara di negara umat Islam ini. Dan urusan yang mengambil tindakan itu adalah urusan pemerintah, bukan kita. Kita hanya mengadu ataupun berdoa sajalah. Keempat, hukum-hukum semisal ini sekarang telah terlupa kerana begitu lemahnya kaum muslimin, belum lagi ditambah dengan kecenderungan mereka yang sangat besar kepada kaum kafir. Meskipun demikian kita tidak boleh berputus asa kerana Islam pasti akan kembali kejayaan dan kebesaran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka berhendak memadam cahaya agama Allah dengan mulut, yakni ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Islam tetap Allah pelihara. Walaupun orang Islam tak mau pelihara, Allah tetap akan memelihara Islam. Allah akan hilangkan orang yang tak suka kepada memelihara agama ini, Allah ganti dengan orang yang lain. Oleh kerana itu kedudukan Islam tetap tinggi. Ya, kedudukan Islam tetap tinggi. Kelima, hadis ini sekaligus melarang kaum muslimin memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Namun jika mereka sampai mengucapkan salam terlebih dahulu, maka jawapan terhadap salam telah dijelaskan dalam Al-Bukhari, ya, dan Sahih Muslim yang hadisnya diriwayatkan oleh Anas bahawa Nabi bersabda, apabila seorang ahli kitab memberi salam kepada kalian, maka ucapkanlah saja wa'alaikum, dan kamu juga. Ya. Penggunaan huruf wa isbat dan jawapan salam itu mereka merupakan mazhab jumhur, sementara menurut sebahagian ulama huruf ini dibuang. Yang benar ialah nas, petunjuk teks lebih utama diikuti. Ya,
berselisih pandangan ulama tentang nak jawab alaikum aja kau ada waw tu ya wa alaikum. Namun kita berdiri ke atas dalil. Dalil kata wa alaikum, maka kita pun mengatakan wa alaikum. Tak payah di belakang tu wa alaikum salam. Ini khas untuk orang yang memberi salam itu bukan di kalangan orang muslim. Kalau orang tu orang yang fasik, macam mana ustaz? Doakanlah dia. Ya, jawab salam, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Ya, baik. Jadi itu di antara perkara yang kita lihat supaya ianya menjadi contoh kepada kita untuk kita ikuti dan supaya kita mendapati hadis Rasulullah menjadi bekalan kita untuk beramal di dunia dan di akhirat. Jadi pelajaran kita hari ini insya-Allah banyak ya kita dapat ya, di antaranya berkaitan dengan memberi tempat kepada orang yang baru datang, kemudian menjilat sisa jari, lepas tu mengucapkan salam mewakili rombongan, larangan memberi salam kepada kaum Nasrani. Okey. Selepas satu hadis ini. Baik. InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.